الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Minta maaf kawan-kawan ni, line tak berapa okey lah. Line tak okey. Line tak berapa cantik. Ta'limul aulad je, tengok jap. Ta'limul aulad, ta'lim surah apa Tengok jap, boleh baca tak? Surah apa? 8. Perenggan. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 8, Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim, muka surat 8. Balik cepat Siapa nak balik cepat? Apa penyebutan? Kadang-kadang belum startnya, dah start kan dah melarat. Oh Jadi mula, dia pula. Penyebutan dia tapak sengai tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi masyayikhina fid darin amin. Ya rabbal alamin. Maksudnya belajarlah olehmu. Belajarlah olehmu kita semualah. Belajarlah olehmu wahai hamba-hamba Allah. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin. Belajarlah olehmu dan menuntut olehmu akan ilmu. Maksud ilmu akhirat. Ilmu dunia tak payah suruh. Ilmu dunia tak payah suruh. Yang dimaksudkan ilmu di sini ilmu akhirat. Belajarlah olehmu kita semualah. Dan menuntut, mana cari olehmu akan ilmu. Cari ilmu, bukan ilmu cari kita. Kita kena cari, mana kena pergi, kena cari. Kita kena cari guru, bukan guru cari kita sepatutnya. Kenapa tu? Kenapa yang disuruh belajar olehmu, tuntut cari olehmu akan ilmu? Kenapa? Kerana bahawasanya ilmu itu jadi perhiasan bagi orang yang bersifat dengan dia, dengan ilmu. Yakni mana-mana orang yang berilmu, ilmu itu adalah merupakan perhiasan bagi dia. Jadi bila seseorang itu belajar ilmu akhirat, ilmu itulah yang menghiasi diri dia. Walaupun dia tidak ada perhiasan, dia tak ada perhiasan dunia, tapi dia ada ilmu, maka dia ada perhiasannya adalah ilmu. Perhiasannya lagi mahal daripada emas perak lagi. Orang lain contohnya berhias dengan hiasan dunia, emas, perak, intan, belian, tapi dia berhias dengan ilmu, tu lebih mahal lagi. Itu yang terlebih bernilai di sisi Allah. Kalau dia orang kaya, dia menuntut ilmu pula, ada dua perhiasan lah bagi dia. Satunya dia dah ada perhiasan dunia, dan satu lagi dia dah ada perhiasan akhirat. Perhiasan akhirat. Beruntunglah dia. Dan juga ia ilmu tu jadi kelebihan baginya, bagi orang yang menuntut. Dia menuntut ilmu tu merupakan satu kelebihan. Apa kelebihan yang ada pada si Polan tu Apa kelebihan yang ada pada si Polanah tu Apa kelebihan dia tu? Menuntut ilmu. Tu kelebihan dia tu. Jadi menuntut ilmu tu satu kelebihan. Menuntut ilmu tu satu kelebihan tu. Tu belum cerita hasil lagi. Itu belum cerita hasil ilmu tu. Dia mencari itu kelebihan dah tu. Kita tanya apa tu? Apa kelebihan dia tu? Kelebihan dia tu menuntut ilmu
Dia tu menuntut ilmu tu kelebihan dia. Kelebihan kita menuntut dunia. Kelebihan kita menuntut menuntut dunia. Duk tuntut dunia, duk cari dunia pagi petang siang malam. Kelebihan dia menuntut akhirat, menuntut akhirat, menuntut ilmu. Dan jadi tanda bagi sekalian sifat-sifat kepujian. Jadi mana-mana orang yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu, itulah tanda-tanda sifat-sifat kepujian. Makna sifat terpuji yang ada pada diri dia, lagi diterimakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda seseorang itu nak diterima Allah, tanda-tanda seseorang itu akan diterima Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima dia sebagai hamba. Allah Ta'ala terima amal kebaikan. Allah Ta'ala terima amal kebajikan dia. Itu tanda-tanda yang ada pada si penuntut ilmu. Mana-mana orang yang menuntut ilmu, mana tanda-tanda amalannya nak diterima oleh Allah tu ada dah. Tapi belum habis cerita lagi. Nak kena beramal dengan ilmu. Nak kena beramal. Kalau menuntut dia tak beramal, tak jadi. Dan manusia yang ada padanya, sekian sifat-sifat kepujian lagi diterimakan di sisi Allah dan manusia yang ada padanya. Dan jadikan olehmu akan diri kamu itu menuntuti faham. Kena menuntut faham, kena cari kefahaman ni, kena cari, jangan tunggu, kena cari, kena usaha, kena belajar, kena mendengar, kena korban masa, korban penat, korban lelah, korban belanja, kena korban untuk nak menuntut faham tu. Kena bersungguh, kena istiqamah, kena beli kitab. Kena sanggup, kena teguh, kena rendah diri, kena dengar nasihat guru, kena terima, redha dengan nasihat guru. Kalau kita tak dapat faham lah, ngaji sekerat cabut lari. Ngaji sekerat cabut lari, sentap. Tak boleh kena nasihat dengan guru, sentap lari, habis lah. Tak dapat faham lah. Betul? Tak boleh kena marah. Tak boleh kena nasihat dengan guru, sentap lari, habis lah. Tak dapat faham lah. Betul? Tak boleh kena marah sikit. Bukan marah, berhenti. Dah, bila dah berhenti, ada jalan nak dapat faham? Tak ada. Dapat lah. Seronok dah setan berjaya dah mempermain-mainkan dia. Sebab tu kalau nak ngaji, jangan cepat setap. Jangan nak cepat setap, cepat koyak. Kena terima je. Walaupun benda tu kita tak buat, tapi bila nasihat, Tok Guru nasihat, kena terima je. Jangan melawan. Kalau tak ada, buat Tok Guru. Jangan. Jangan macam tu. Tu sifat penuntut ilmu, dia kena terima je. Kena taat je dengan guru dia. Jangan melawan. Bukan senang nak cari duit, senang. Cari duit senang. Majikan tak redha dengan kita pun dapat gaji. Tapi nak dapat ilmu berkat, kalau guru tak redha, tak dapat kita. Bila guru tak redha dengan kita, tak seronok dengan kita, kita tak dapat berkat ilmu. Faham dapat, berkat tak dapat. Kalau majikan cari duit, dia tak suka dengan kita pun, cukup bulan dapat gaji je biasa. Selisih baru dengan majikan, buat kerah dapat gaji. Tapi kalau dengan guru, bila guru berasa dengan kita, habislah kita. Carilah guru lain. Kalau kita tak dapat baiki balik hati guru tu dengan kita, cari guru lain. Tak ada faedah duk cari ilmu dengan dia dah. Sebab ilmu tu dah disampaikan bukan dengan seronok dah. Sebab tu ilmu ni nak kena bagi dengan seronok, terima pun dengan seronok. Diberi dengan kasih sayang, terima pun dengan kasih sayang. Barulah dapat berkat. Ni kita jadi murid tapi buat benda-benda menyirapkan guru.
Macam mana nak dapat berkat? Sebab tu ngaji banyak pun tak jadi apa. Adab kita tak jaga dengan guru. Cari aib guru, cari aib keluarga guru. Jangan bila kita kata guru, apa yang sangkut paut dengan guru kita kena jaga. Anak dia, bini dia, mak dia, keluarga dia kena jaga. Aku bukan umpat tu guru, aku umpat mak dia, aku umpat adik-beradik dia, aku umpat ipar dia, tak boleh. Kerana benda tu akan menyinggung hati guru tadi tu. Kena jaga. Dan jadikan olehmu akan diri kamu menuntuti faham dan menuntuti faedah. Mana carilah faedah-faedah ilmu, cari faham. Bila dah faham nanti dapat pelbagai faedah kegunaan. Bila kita ada ilmu tu macam-macam benda boleh kita dapat. Sebab daripada kita faham sebab daripada kita diberi faham oleh Allah Ta'ala tu macam-macam faedah yang kita dapat. Boleh jadi orang sabar, boleh jadi orang redha, boleh jadi orang tawaduk, boleh jadi orang seronok akhirat, boleh jadi orang yang bencikan dunia, boleh jadi pemaaf, boleh jadi orang sangka baik. Banyaklah. Boleh jadikan dia hamba yang taat, jadikan jadi dia hamba yang soleh, jadikan dia hamba yang solehah. Banyak faedah. Dan bertambah-tambahnya daripada ilmu pada tiap-tiap hari. Tu kalau dia ngaji lah. Kalau ngaji tiap hari, tambahlah ilmu tiap hari. Kalau setahun sekali lah tambah ilmu dia. Setahun sekali datang ngaji. Tu pun kalau ada kambing datang surau. Tu pun kalau ada kambing datang surau, barulah datang. Dapatlah juga ilmu. Tapi setahun sekali lah. Pun ilmu fardu kifayah, bukan fardu ain yang dia dapat. Lepas tu kena ngaji tiap hari. Cari duit tiap hari. Ngaji seminggu sekali. Ngaji seminggu sekali. Cari duit tiap hari. Tiap hari lah kena mengaji. Cari duit 8 jam. Ngaji 1 jam je. Ngaji 1 jam je pun. Cari duit 8 jam. Sanggup kita 8 jam. Duduk dalam majlis ilmu 1 jam je. Setiap hari sepatutnya kena ngaji. Tiap hari mesti ada majlis ilmu. Tak pagi, petang, tak petang, ikutlah. Maknanya dalam sehari semalam tu mesti kita kena hadir dalam majlis ilmu. Mesti. Usahalah. Kena ada rasa cemburu dengan orang yang kuat mengaji tu. Aku nak jadi macam tu ke serta tidak mengabaikan kewajipan yang lain. Kita ni banyak kewajipan, bukan untuk ilmu je kan. Ada masa dengan keluarga, ada masa nak cari nafkah. Pandai-pandailah hajah masa. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin itu dia kata, bagaimana cara kita nak mengasingkan diri daripada makhluk? Uzlah, sibukkan diri dengan ibadat. Sibukkan diri dengan ibadat, nescaya kita akan selamat daripada manusia. Habis kerja ngaji, balik ke ahli keluarga. Dah berehat. Tak ada masa nak campur yang lagu-lagu tu, tak ada masa nak pergi campur program-program yang lagu-lagu tu, tak ada masa. Sebab dia dah bersibuk dengan sibuk dengan ibadat. Sibuk dengan ibadat. Yang kita ni boleh bersibuk dengan benda lagu tu sebab tak ada ibadat. Tak ada ibadat tu yang kita berasa macam banyak masa tu. Tu yang pergi lepak-lepak, pergi gini gitu dan macam-macam lagi. Sebab kita tak sibukkan diri dengan ibadat. Cuba sibukkan diri dengan ibadat. Nak pergi mana? Lepak. Nak pergi pasar malam tak sempat. Dah kuliah tiap malam contoh nak pergi. Mana ada masa nak pergi pasar malam? Sibukkan diri dengan ibadat. Barulah insya-Allah dia boleh jaga diri dia daripada bersibuk berbimbang dengan benda-benda dunia. Kalau tak sibukkan diri dengan ibadat, memang sibuklah kita dengan hal dunia tadi tu. Jangan lupa daripada menuntut ilmu 1 hari juga pun. 1 hari pun jangan lupa menuntut ilmu. 1 hari pun. Dan bersungguh-sungguh olehmu pada menuntuti akan segala faedah-faedahnya dan manfaat-manfaatnya ilmu yang amat banyak itu, seperti bersungguh-sungguh kamu pada berenang di dalam lautan yang amat dalam dan luas.
Macam mana keadaan dan kelakuan, contohnya kita terjatuh dalam lautan yang dalam dan luas, kita akan bersungguh-sungguh berenang. Tak ada berenang lenggang kangkung. Bersungguh tu, jerung banyak bawah tu. Lambat kan main-main berenang kan, hilang kaki kita separuh. Bersungguh. Maknanya mengaji kena bersungguh. Kena bersungguh mengaji. Ni dalam grup dekat 600 orang, ngaji 3 orang. Sibuk nak masuk grup, ngaji tak ada. 600 orang, ngaji 3 orang. Mana lagi pergi 500 lebih? Boleh jadi ada majlis ilmu lain lah. Boleh jadi, ataupun mereka mengajar di tempat-tempat lain. Boleh jadi mereka mengaji di tempat lain ataupun mengajar di tempat lain. Kebarang kalian. Ada 68 orang. Dalam grup ada 600 orang. Nampak tak tu? Sikit je. Itu yang nak tu. Yang tak ada dalam grup. Itu yang bersungguh nak duduk dalam grup tu. Nampak tak ibadat ni punya penangan macam mana? Siapa nak join grup ngaji? 20 orang masuk. Tapi yang ngaji 2 orang tu yang nak masuk tu. Yang suka rela, bukan kena cekik batang leher paksa duduk dalam. Bukan kena cekik batang leher paksa tu tak. Suka rela nak duduk. Yang memang tak nak, lagi lah. Nampak tak tu dia punya permainan dia. Tak bersungguh tak dapat. Tak apalah, setidak-tidaknya okeylah duduk dalam grup tu, dapat berkah. Cuma jangan kita tu berasa memada bila duduk dalam grup mengaji, okey dah. Kita kena ngaji. Kita nak join grup tu tadi supaya kita mudah nak mengaji, tahu info. Bukan sekadar nak duduk dalam tu. Tapi okeylah daripada tak duduk dalam tu. Mana adalah juga dalam environment tu. Cakap orang putih lah sekarang. Sekitaran. Jangan main-main. Environment. Adalah suasana tak adalah lagu duduk dalam grup mengumpat, duduk dalam grup hantar benda lucah-lucah, mencarut macam-macam. Okey lah duduk dalam grup tu. Macam tu. Adalah juga terbaca iklan belajar, iklan mengaji, adalah ternampak gambar-gambar ulama dalam tu. Okey lah tu. Kau ingat kau Azman, kau orang Singapura, kau pandai cakap orang putih Kau ingat aku duduk dalam kelapa sawit tak kata cakap orang putih? Jangan sampai nanti kuliah ni kitab semua kena tukar bahasa Inggeris. Mulai minggu depan kitab Rumi tak pakai semua terjemah kitab Ta'lim Muta'alim BI. Sebab tu saya tak nak nyusahkan kalian. Satu kerja pula kalian nak kena pergi buat cetakan apa benda semua. Tak payah, kita gunalah apa yang ada Ada kamu pula. nak kena buka kamu lah. Kalian tak buka lah, saya lah nak bukanya. Benda menatang aku nak baca. Allahu Akbar. Kerana baunya faedah-faedah amat banyak. Faedah ni bila belajar banyak faedah kita dapat. Banyak faedah. Allah Ta'ala akan memberi kepada kita macam-macam manfaat bila kita belajar dengan betul. Dengan betul belajar betul-betul. Ni ngaji sungguh-sungguh.
Dia memang kena paksa. Dia tak boleh ikutkan. Memanglah ikutkan memanglah tak ada lah. Dia kena paksa. Sebab tu bila kita duduk dalam grup yang macam tu, mudah-mudahan dapat pengaruh diri kita terikut. Walaupun mula-mula ngaji tu sebab ikut kawan, tak apalah mula-mula. Mudah-mudahan bila dia duduk dalam majlis ilmu tu, dia dapat keberkahan. Mudah-mudahan dia sendiri nanti satu masa Allah Ta'ala akan bagi sendiri seronok dalam hati dia mengaji. Mula-mula ikut kawan, tapi dengan berkat dia duduk dalam majlis ilmu tu, Allah bagi dia sebenar-benar rasa seronok nak mengaji. Hilang dah mengaji kerana ikut kawan tu, dah tak ada dah. Mana kalau kawan dia mati pun dia tetap mengaji juga, sebab dah bukan mengaji ikut kawan dah. Memang dia ikhlas nak belajar dah. Semuanya daripada bawah dulu. Sehingga jadi ilmu itu amat banyak sehingga tiada kuasa menghabisi akan dia oleh anak Adam, seperti tiada kuasa ia berenang dan mengharungi di dalam sekalian laut-laut yang dalam-dalam dan yang luar-luar itu. Punya luasnya lah ilmu tu. Kerana bahawasanya penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada sekalian nabi-nabi. Berkata ia Rasulullah SAW di dalam doanya, Rabbi zidni ilma. Rasul tu penghulu segala nabi, penghulu segala rasul, penghulu segala alim ulama, penghulu segala orang yang alim, penghulu ketua segala orang alim, yang paling alim sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun minta Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah olehmu bagiku akan ilmu. Padahal nak cerita ilmu Allah tu luas sangat-sangat. Jadi bila dah luas, belajar sikit-sikit lah. Biasa dengar macam tu. Ilmu Allah ni luas. Kita kalau belajar sampai bila-bila tak habis. Belajar sikit-sikit je. Sebab kalau bersungguh pun tak habis ilmu Tuhan ni. Punya luas. Subhanallah. Jadi oleh yang demikian, sikit-sikit ikut lu. Kalau ilmu dunia, wah kau main pulun ni. Wah belajar dah putih rambut pun belajar lagi ilmu dunia. Rambut dah putih, kening dah putih, belajar lagi ilmu dunia. Pada ain tak ngaji-ngaji, ilmu dunia tak puas-puas belajar. Padahal ilmu dunia pun ilmu Allah juga, betul? Ya. Luas juga. Tapi kenapa banyak nak belajar, bersungguh belajar ilmu dunia? Tak adil lah macam tu. Ilmu dunia pun mana ada orang habis belajar ilmu dunia. Tapi kenapa bersungguh pula? Belajar. Rambut dah beruban, bulu telinga pun beruban dah. Belajar lagi ilmu dunia. Padu ain tak usik. Ilmu akhirat sikit-sikit adalah sebab luas. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dipermain-mainkan, ditipu oleh dunia, ditipu oleh syaitan yang melekakan kita, yang bersibuk belajar ilmu yang tidak tolong ibadat. Ilmu yang tolong ibadat kita buat tak peduli. Ilmu yang nak tolong ibadat kita buat tak peduli. Ilmu yang tak ada sangkut paut dengan ibadat kita bersungguh-sungguh mengaji. Sebab apa? Orang pandang, dia tu mengaji tu, sekarang tu tengah ambil master tu. Wah, kepak jalan. Bangga. Dia nampak ilmu dunia tu lebih mulia daripada ilmu akhirat. Patut pun Allah Ta'ala tak bagi kita berkat ilmu. Dalam hati kita pun dah menghina ilmu akhirat dah. Siapa yang memandang ilmu dunia lebih mulia daripada ilmu akhirat, dia tak akan dapat berkat ilmu. Mengajilah kau pagi petang siang malam. Ngajilah kau pagi petang siang malam, sebab dalam hati kau lebih memuliakan ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Orang belajar ilmu akhirat, orang belajar ilmu dunia kau nampak tinggi. Alim ulama tak ada apa pun pada mata kau. Faham tak tu? Kalau orang belajar ilmu dunia, kita pandang mulia, pandang tinggi, pandang hebat. Alim ulama tak ada apa orang kata. Apa barang? Itu belajar ilmu dunia tu, apa benda tu? Macam-macam. Dah macam mana Allah nak bagi kita berkat? Dah kita pun hina ilmu akhirat. Macam mana nak dapat berkat ilmu akhirat tu?
kita pun menghina, memandang rendah. Allah. Tu semua nak kena baiki ni sebelum mati ni. Kena betulkan balik hati-hati kita dah sengit-bengek ni. Hati kita ni banyak sengit-bengek ni. Memandang dunia lebih mulia daripada akhirat. Apa saja sangkut paut dengan dunia, semua kita kagum. Yang bersangkut paut dengan ibadat dengan akhirat, pada kita tak ada apa. Tak ada apa yang nak dibanggakan. Kalau anak-anak jenis belajar agama, mak bapak tak ada nak bangga. Tapi kalau anak-anak pandai ilmu dunia, bukan main sanjung lagi. Ada jenis mak bapak macam tu. Adik-beradik lain belajar universiti ni, universiti tu, kau main bangga mak bapak ni. Dalam tu adalah seorang duk ngaji tahfiz, ngaji pondok, tak ada apa pun mak ayah dia. Ada jenis mak bapak yang macam tu. A'udzubillah min zalik. Nampak orang-orang belajar di kolej, universiti, kau main kagum gitu. Tengok budak-budak keluar daripada madrasah tahfiz pondok, tak ada apa. Nampak tak tu? Perasan tak benda tu? Nampak tak tu? Perasan tak tu? Hati kita ni dah dibinasakan oleh dunia. Itulah hati yang kita nak bawa balik mati besok. Hati macam itulah hati yang cintakan dunia, itulah yang kita nak bawa balik menghadap Allah besok. Macam mana tu? Na'udzubillah. Jangan. Padahal Nabi kita itu bersifat ia dengan sekalian ilmu. Padahal Nabi itu alim segala jenis ilmu, tapi tetap minta kepada Allah tambahkan ilmu. Minta tambahkan ilmu. Makna isyarat kepada kena ngaji sungguh-sungguh. Kena ngaji sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Padahal Nabi kita itu bersifat ia Nabi kita dengan sekalian ilmu orang-orang yang dahulu kala dan orang-orang yang kemudiannya. Nak banding dengan orang dulu, banding dengan orang kemudian, Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang terpaling alim sekali. Tiba-tiba ada sekarang ni ada profesor, ada doktor kata, Muhammad tu belajar universiti mana? Ada betina seekor. Biadab. Dah dia biadab dengan Rasul. Muhammad tu belajar mana? Zaman dia bukan ada universiti. Aku universiti. Aku ramai pensyarah ajar aku. Muhammad tu siapa guru dia? Biadab. Biadab. Itulah terlebih belajar ilmu dunia, agama tak ada dalam hati, jadi korang hajar dengan Rasulullah SAW. Kita takut anak-anak kita kalau setakat pandai ilmu dunia, tak dijaga oleh agama, kita takut jadi orang jenis macam tu. Apa faedah kau pandai, kau ada profesor, doktor macam tu, kau hina Rasul? Apa faedah? Kau tahu tak tercabut iman kau? Kau tak boleh jadi kafir jadi macam tu, menghina Rasulullah SAW. Itu bahaya. Kita didik anak-anak kita dengan ilmu dunia, ilmu akhirat kita tak bagi, tak mustahil anak kita rosak besok. Walaupun dia pandai. Sebab akal kita kalau tak dijaga oleh agama, habis. Maka nafsu dan setan lah yang akan kontrol dia. Bukan agama yang kontrol dia. Nafsu setan yang kontrol. Sebab tu ilmu agama tak boleh pisah. Nak belajar ilmu dunia, belajarlah. Tapi ilmu akhirat jangan sekali-kali kau pisahkan daripada hidup kau. Sebab seseorang tu dia mulia sebab ilmu agama yang ada pada diri dia, bukan sebab kekayaan yang ada pada diri dia. Orang miskin mulia di sisi Allah sebab ilmu agama yang ada pada diri dia dan dia amalkan. Orang kaya di sisi Allah dia jadi mulia bukan sebab harta kaya dia, sebab ilmu agama yang ada pada diri dia orang kaya tadi dan dia amalkan. Bukan sebab harta kekayaan dia mulia tu, sebab ilmu akhirat yang diamalkan. Betulkan balik hati kita. Hati kita banyak jahanam. Apa tak jahanamnya? Puluh tahun kita suapkan dia dengan dunia, betul? Puluh tahun, bukan sehari, bukan 2 hari. Puluh tahun kita sumbatkan dia dengan dunia.
Kita memang ajar di hati kita, memang kita didik dia dengan dunia ni. Sebab tu nak palingkan supaya dia suka kepada akhirat tu, makan masa. Jangan hari ni kita ingat, hari ni belajar, hari ni terus seronok pada akhirat dah. Makan masa. Sebab tu kena mujahadah lebih. Kena bersungguh. Cepat-cepat baiki hati, rawat hati kita yang cintakan dunia tu, supaya berubah menjadi cintakan akhirat. Sebab tu Nabi pesan, nak ubat hati ni kena ingat mati banyak-banyak. Ingat mati banyak-banyak, ingatkan azab Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan hati kita tadi tu yang cintakan dunia tu jadi takut nak cinta dunia, beralih cintanya kepada ibadat, beralih cintanya kepada akhirat. Kena ingat mati banyak. Aku ni kalau mati macam mana? Aku ni kalau mati dalam sehari dua ni macam mana? Kena ingat macam tu. Barulah insya-Allah kita ada bersungguh nak berubah, baiki hati kita. Ulama pesan. Ulama pesan. Di dalam hal itu, ia Rasulullah SAW menuntut ditambah lagi, mata betapakah kamu? Kalau dah Rasulullah SAW yang kaya dengan ilmu tu pun minta lagi Allah tambah, apatah lagi kita ni umat yang jahil tukih. Jahil tukih. Ayuhai penuntut ilmu, ayuhai penuntut-penuntut ilmu, kamu memadai dengan ilmu yang kamu dapat sedikit-sedikit itu, padahal ilmu-ilmu kamu itu dengan nisbah kepada ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti satu titik daripada air laut Jul. Kita baru ngaji seminggu sekali, padang temu jalan berkepak dah. Baru sekali ngaji padang temu, berkepak dah jalan. Orang bagi salam dah tak jawab dah. Siapa kau nak bagi salam dengan aku? Kau sedar tak diri kau tak mengaji? Aku seminggu sekali mengaji. Ngepak jalan. Padahal setitik pun tak sampai. Sebab tu kena buang sifat-sifat macam tu. Walaupun kita ngaji, tak payah nak berasa hebat lah kita. Tak mau dia selagi kita tak amalkan. Ngajilah tongkang terbalik. Kita ngaji tongkang terbalik. Orang tidur kita tak tidur, ngaji tapi tak beramal. Tak ada apa. Dapat penat lah. Dapat apa? Dapat penat je. Dapat penat, dapat perasan. Dapat penat, dapat perasan je. Pahala dah. Dapat penat dan dapat perasan. Yang ngaji online pun sama, bangga ngaji seminggu sekali online. Sombong lah. Pandang orang atas bawah dah. Jangan. Hati-hati. Banyak musuh dalam belajar. Setan nafsu tak suka kita ni belajar. Jadi dia akan cari jalan lain, dia akan pasang macam-macam perangkap supaya apa yang sedang kita buat ni tidak diterima oleh Allah. Ya Allah. Kena dah mengaji. Kalau kena kawan-kawan kat sini je tak adil lah, dia orang je kena. Kata ngaji kan, kata nak ngaji sama-sama lah. Tang kena orang sini aja, orang tak kena. Tang puji-puji je korang kat dalam ni. Tang busuk-busuk semua abang-abang ni Tapi tak apa, abang-abang ni ahli tasawuf semua. Nak gotan-gotan semua. Dan belajar dah kata mengaji. Samalah ngaji. Semua sini tak laki, sana secara online. Sama je kita ni duduk di bawah sayap malaikat ni.
Ada yang di Kelantan, di Pahang, di Sarawak, di Brunei, di Singapura. Masing-masing duduk bawah sayap malaikat sekarang ni. Duduk dalam majlis ilmu, duduk bawah sayap malaikat. Malaikat memintakan ampun. Nabi seronok tengok kalian. Nabi seronok tengok kalian belajar. Nabi bangga dengan kalian bersungguh menuntut ilmu. Alhamdulillah. Walaupun kita bukan orang baik, tapi bila kita seronok dengan majlis ilmu, Rasulullah SAW seronok dengan kita. Kita bukan orang hebat-hebat pun, bukan orang alim ulama pun, tapi seronok belajar. Nabi seronok. Perbuatan kita tu menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun orang yang sombong daripada nak belajar, menyedihkan hati Nabi SAW. Nabi sedih tengok perangai kita, tak nak mengaji. Nabi berjuang, korban nyawa, korban macam-macam sahabat nak bawa ilmu sampai kat kita, kita palingkan muka, buat tak peduli, buat tak reti, buat macam tak ada nilai. Nabi sedih tengok perangai kita. Maulid seronok, baguslah. Kalau semata-mata gembira dengan kelahiran Nabi SAW, tapi tak sambut apa yang dia bawa, tak sempurna lah. Betul? Kena seronok dengan kelahiran baginda SAW, dan kena terima apa yang dia bawa tu. Kena sambut, dia bagi tu kena ambil, kena terima. Bukan palingkan muka. Majlis maulid ramai pergi, majlis ilmu tak mengaji. Nabi pun tak seronok tengok macam tu. Nabi suruh wajib menuntut ilmu, kita palingkan muka. Padahal Nabi yang suruh menuntut ilmu, Nabi kata menuntut ilmu tu wajib. Ni kita tak menuntut ilmu. Jadi tak sempurna lah lagu tu. Kena fahamlah nak menghayati tu. Yang seronok sangat dengan kebangkitan Rasul tu. Kalau setakat seronok dengan lahir, samalah macam siapa, Abu Jahal. Seronok dengan anak saudara, korban 100 unta, punya gembiranya. Tapi lawan apa yang Rasulullah, tak peduli. Jadi kita janganlah, jadilah orang yang seronok dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat sekalian alam, dan sambut apa yang dibawa, sambut apa yang dikorbankan, yang diperjuangkan. Hargai, sebab nikmat agama, ilmu ni terlalu mahal. Berapa puluh ribu, ratus ribu nyawa dah terbang dalam nak menyebarkan agama. Tu nilai ni lebih daripada tu lagi. Ibu sampai kat kita sombong, tak peduli. Dan belajar oleh ilmu dan menuntut akan ilmu fiqh, kerana bawahnya ilmu fiqh itu ialah sebaik-baik ilmu yang memimpin kita. Ilmu fiqh ni nak bimbing kita cara nak beribadat. Itu ilmu fiqh, nak bimbing kita cara nak melakukan apa yang Allah suruh. Contohnya Allah suruh semayang. Jadi ilmu fiqh bila kita belajar, kita akan tahu cara nak menunaikan semayang yang Allah suruh. Masuk waktu, tutup aurat, gini gitulah. Itu peranan ilmu fiqh tadi. Dan menarikkan kita kepada sekalian kebajikan-kebajikan. Dah bila kita belajar fiqh, kita tahu sah batal syarat rukun, sahlah semayangnya. Contoh kalau semayang, sahlah semayangnya. Bila dah sah semayangnya, banyaklah kebajikan. Dah semayangnya betul, mandi wajibnya betul, istinjaknya betul, cuci pakaiannya betul, syaratnya cukup, rukunnya cukup. Dapatlah kebajikan. Dah cara buat betul. Ni cara buat tak betul, macam mana nak dapat kebajikan? Tak sah, solatnya tak lulus, solat kita tak lulus, macam mana nak dapat gaji? Dan yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala. Belajar fiqh ni boleh jadikan kita takut dengan Tuhan. Dan ialah fiqh seadil-adil daripada segala jenis yang adil, kerana bahawasanya ia ilmu yang menyatakan sekalian syariat. Ilmu fiqh ni nak menceritakan tentang hukum hakam Allah. Yang tu wajib, yang tu sunat, yang tu haram, yang tu makruh. Dalam fiqh dia akan ceritalah, yang tu wajib buat, yang tu sunat buat,
yang tu makruh buat, yang tu harus buat, yang tu haram buat. Itu fiqh. Dalam ilmu fiqh nak tahu halal haram kena ngaji fiqh lah. Dan sekalian hukum-hukum yang tiada ada zalim pada kedua-duanya sekali-kali. Mana siapa yang mengamalkan hukum Allah dalam diri dia, mengikut syariat, dia tak akan jatuh kepada kezaliman. Dia tak akan jatuh kepada kezaliman. Orang kalau dia ikut syariat betul-betul, dia tak akan jatuh kepada kezaliman. Apa yang dibuat tu memang kena pada tempatnya, sebab itulah yang Allah perintahkan. Tapi kalau kita tak nak ikut, sebaliknya, maka kita akan jatuh ke dalam kezaliman. Banyak benda yang tak sepatutnya kita buat. Tak sepatut buat macam tu, tapi kita buat. Bila kita tak nak ikut syarak. Cari duit aja ngaji tak mau. Tak patut tu. Tak patut tu cari hidup macam tu. Sebab kita tak ikut syarak kan. Syarak suruh cari duit dan suruh menuntut ilmu. Kita cari duit je, tak menuntut ilmu. Salah lah. Tak patutlah buat macam tu. Faham tak? Bila tak ikut syariat, memang tak patutlah. Tak patutlah, namanya zalim. Zalim ni meletakkan sesuatu tak patut. Lawannya adil. Meletakkan sesuatu tu patut pada tempatnya, kena pada tempatnya. Itu adil. Waktu mengaji, dia ngaji. Waktu cari nafkah, dia pergi cari nafkah. Waktu solat, dia solat. Waktu belajar fardu ain, dia ngaji fardu ain. Itu baru kata patut. Baru kata adil. Dia tunaikan haknya pada mak bapak dia. Dia tunaikan haknya pada suami dia. Dia tunaikan haknya pada isteri dia dan anak-anaknya. Patutlah tu. Adil lah tu. Dia tak ada buat zalim dengan orang lain. Kan? Sebab tu kita kena repair diri kita ni. Kena pakat-pakat beringat. Kena pakat-pakat kita repair diri kita cepat-cepat. Ngaji ni kan niat kita nak repair diri. Supaya Allah tunjuk salah silap kita, baru kita nampak kita ni banyak silap rupanya. Kalau tak mengajar, kita perasan baik betul je. Kita mengaji ni bukan nak kata sesiapa. Kita ngaji ni kata pada diri sendiri. Itulah perangai kita. Bukan nak kata pada si polan-polan dah. Kita pada diri kita lah. Kalau kita tak bertindak segera, habislah kita. Kalau dah nampak jalan ni, dah nampak mana yang salah, kita tak nak repair, itu salah kita. Allah dah tunjukkan apa yang rosak. Kita tak nak repair, tu salah kita. Salah kita. Ada orang Allah tak tunjukkan apa yang rosak. Dia hiduplah dalam kerosakan tu tanpa dia sedar. Kita bila Allah pilih kita belajar, maknanya Allah nak tunjukkan apa yang rosak supaya kita cepat-cepat baiki. Itulah ibaratnya. Ni kita dah nampak rosak sini, rosak sana, rosak sini, rosak sana. Mata kita rosak, telinga kita rosak, lidah kita rosak, hati kita rosak, perut kita rosak, tapi tak nak repair. Itu salah kita. Hati perut kita rosak, hati perut kita jahat, lidah kita jahat, tapi tak nak repair. Padahal dah nampak dah, lidah aku ni tak kena ni. Lidah aku ni tak taat dengan Tuhan ni. Allah suruh buat cakap begini, aku cakap gitu. Telinga aku ni tak taat pada Allah ni. Allah suruh tadah benda halal, tapi aku seronok tadah benda haram. Tak patut ni. Nampak dah salah kita ni. Tapi kita buat selamba tak ada nak repair. Tu salah kita. Maknanya kita beruntung daripada satu puak tadi tu. Langsung Allah tak tunjukkan kesilapan dia. Hiduplah dia dengan syok sendiri, berasa betul semua. Ini kita bila Allah Ta'ala hantar orang-orang bagi nasihat, kita marah. Allah yang hantar orang-orang tu nasihat kita. Marah kita, tak suka orang nasihat kita. Sebab dalam hati kita dah sombong, berasa baik. Sebab tu kita tak boleh ditegur. Tak boleh kena tegur, tak boleh kena nasihat. Marah sebab sombong. Berasa baik, berasa betul.
Orang yang boleh terima nasihat ni hanya orang yang dalam hatinya ada tawaduk, merendah diri. Dia akan boleh terima nasihat. Walaupun yang nasihat tu lebih muda daripada dia. Lagi benda nasihat tu betul, dia akan terima. Walaupun yang cakap pada dia budak-budak kecil, dia akan terima. Sebab dia ada tawaduk, merendah diri. Tapi kita ada sombong. Jangan kata orang lebih muda nasihat kita. Ulama nasihat kita pun kita tak suka. Tak tahu sombong tahap berapa kita. Tak tahu tahap sombong tahap berapa kita. Jangan kata orang sebaya kita nasihat. Bukan cerita orang sama-sama bodoh dengan kita ni nasihat. Alim ulama tu tegur, tak boleh terima. Punya sombong kita. Orang lebih rendah daripada kita, budak-budak lagilah kita. Tak boleh terima. Tak boleh terima. Sebab tu bahaya sifat takabur ni ada dalam hati, merosakkan kita. Memang kita tak akan dapat benda yang sebenar-benar. Imam Ghazali kata, siapa ada takabur dalam hati, dia tak akan dapat benda yang sebenar-benarnya. Sebab dia tak boleh terima benda sebenar. Macam mana nak dapat? Orang kata kita hina, tak boleh terima. Padahal memang hakikatnya hina, tapi tak boleh terima hina tu. Dah dapat tak benda sebenar? Tak dapat lah. Dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Tak boleh terima yang kita ni hina, tak boleh terima yang kita ni jahat. Tak boleh terima. Maka duduklah dalam tak sebenar tu. Berasa mulia tadi tu. Berasa mulia ni benda tak sebenar. Yang mulianya Allah, yang sempurnanya Allah. Tiba kita berasa pula dah. Sebab ada sombong, jadi tak dapat lah benda sebenar. Kemudian katanya musannif lagi, dan lagi bahawasanya ilmu fiqh ialah ilmu yang menunjukkan manusia dengan lemah lembutnya kepada jalan itu, yang mempersampaikan dia kepada yang dituntuti, dan iaitu kemenangan. Nakkan kemenangan, kena ikutlah syariat tu. Syariat tu, ilmu fiqh tu kena ikutlah. Kalau berniaganya macam ni. Kalau bernikah begini, tanggungjawab suaminya begini, tanggungjawab isterinya begitu, tanggungjawab anak-anaknya begitu. Kena ikutlah tu syariat tu, fiqh tu. Lepas tu kena mengaji fiqh baru kita tahu tu, tanggungjawab anak-anaknya begitu. Kena ikutlah tu syariat tu, fiqh tu. Lepas tu kena mengaji fiqh baru kita tahu aku kena buat mengaji fiqh baru kita tahu aku kena buat mengaji fiqh baru kita tahu aku kena buat. Tak boleh buat begitu. Barulah dapat kemenangan. Barulah dapat kelepasan, barulah dapat keselamatan. Dan mencapaikan dengan bahagia yang berkekalan, yang ialah sampai kepada rahmat, kasih sayang Allah dan lemah lembutnya Allah dan ampuninya Allah. Barulah dapat keampunan daripada Allah. Bila ikut dia punya jalan tu, ikut dia punya syariat tu, barulah insya-Allah ada dapat rahmat daripada Allah, dapat lemah lembutnya Allah, dapat keampunan Allah. Allah berlebih kurang dengan dia. Mudah faham. Barulah dapat Allah tu berlebih kurang dengan dia. Allah tak pandang sangat kesalahan dia tu. Sebab dia bersungguh-sungguh mengikut syariat. Dan Allah tahu sebab dia manusia kan, memang tak sempurna. Tapi dia tu bersungguh nak jadi baik. Jadi Allah akan berlebih kurang dengan dia. Ini kita buat kerah kepala. Macam mana Allah nak lebih kurang kita? Kita buat kerah kepala kita. Macam mana Allah nak berlebih kurang dengan kita? Dan ialah juga boleh diserupakan dengan kota yang menahani. Ilmu fiqh tadi tu ibaratnya macam benteng, dan melepaskan yang menuntutinya. Makna orang belajar fiqh ni akan terjaga maksudnya. Dan belajarnya daripada sekalian kesusahan dan bala yang masuk di dalam jumlahnya jahil. Mana maksud bala sini jahil. Jahil ni bala, geng.
Geng. Guys. Lupa lah tu. Jahil ni bala guys. Kita ni balanya apa? Banjir, gempa bumi, kemarau. Kita tak sedar kita duduk dalam bala kebodohan kita. Kebodohan kita tu terhadap hukum hakam Allah tu satu bala yang lebih dahsyat daripada bala tsunami lagi. Sebab apa? Kebodohan kita terhadap agama ni boleh mengheret kita ke neraka Allah. Orang yang mati tsunami tu syurga dia syahid. Syahid dia mati. Kita ni yang duduk dalam aman damai ni, mewah ni, serba-serbi ni, makan cukup ni, selamat ni, matinya diazab sebab kebodohan agama. Sebab itulah tilik kepada sudut tu lah, bala jahil ni lebih besar daripada bala tsunami tu lagi. Kalau semata-mata tsunami, dia tak diazab oleh Allah, bahkan mati syahid. Kita ni tak ada tsunami, tapi jahil agama, Tuhan tak kenal, dalam hati menyengutukan Tuhan, dalam hati penuh hasad dengki yang tak tahu nak ubat macam mana. Ibadat yang kita buat salah tak diterima, bukan mengundang bala, bukan mengundang azab kata. Sebab tu lah bala ni jahil. Jahil tu bala. Ni nama bala akhirat nama dia. Jahil agama ni bala akhirat. Bala untuk kita di hari akhirat besok. Dunia kita selamat lah, mewah, megah, kaya, masyhur. Dan suruhan-suruhan Allah Ta'ala dan tegahan-tegahannya, tak tahu apa yang Allah suruh, tak tahu apa yang Allah larang, bala. Apa Allah suruh entahlah, yang tahunya 2, 3, semayang, puasa, cari nafkah tu je. Yang lain entahlah. Bala ni. Apa yang Allah larang? Arak, judi, zina, bunuh orang. Lain entahlah. Bala ni. Ini bala. Silap-silap kita dah banyak buat tak perasan. Dah tak tahu? Tak tahu kan? Kita tak tahu. Yang Allah larang tu kita hanya tahu 5 je. Padahal yang Allah larang bukan 5, banyak. Tapi bila kita tahu 5 je yang Allah larang, kita mati-mati jaga 5 ni tadi. 5 ni tadi bukan main kita jaga lagi. Pantang ni. Memang jaga. Rupa-rupa yang lain tu kita bersenang-senang buat. Mengumpat bersenang-senang, berdengki bersenang-senang. Yang kita jaga zina, yang kita jaga arak, yang kita jaga judi, yang kita jaga makan anjing babi, ni jaga. Mengumpat selamba berdengki selamba, bersangka jahat selamba. Tu akibat daripada apa tu? Kejahilan kita. Kebodohan kita. Kalau kita betul berilmu, kita akan jaga semua. Tak kira judi tak judi, arak tak arak, mengumpat tak mengumpat, dengki tak berdengki, dendam tak dendam. Tak boleh, aku tak boleh, sebab Tuhan larang semua benda ni. Tu kalau dia ada ilmu, kalau dia reti. Kalau tak reti, alah, dengki dendam biasa lah. Tapi anjing babi kau bagi aku makan free, aku tak mau. Haram. Haram anjing babi. Gila nak makan anjing babi. Tapi berdengki dengki apa, ada hal biasa lah. Aku kan lebih baik daripada dia. Tu kebodohan kita. Kita berasa selesa, sedangkan kita masih lagi buat banyak benda yang Allah haramkan. Dengan meninggalkan 5 benda haram tu, kita rasa kita okey dah. Padahal yang kita tinggalkan tu 5 daripada 500 benda haram. Contohnya, yang kita jaga 5 tadi, baru 5 daripada 500 benda haram. Yang 495 lagi kita buat dengan selamba, berasa tak bersalah. Tu bala tadi tu. Bala kita.
Bala. Yang Allah suruh kita tahu 3 je. Semayang, cari nafkah. Cari nafkah. Cari nafkah ni jangan main. Cari nafkah. Semayang, cari nafkah, puasa, haji, umrah, zakat dah. Beres. Beres. Suami soleh dah. Lelaki soleh dah. Bangga. Berkepak jalan. Rupanya yang kita buat tu, Masya Allah, harap cik. Tu cowboy tu. Kita tahu 5 je. Rupanya kita baru buat 5 daripada 500. Yang Allah suruh 500, kita buat 5 je. Tak apa pakcik, jawab pakcik. Ada hal apa benda tu, emergency ke benda? Jawab, tak ada masalah. Biasa tak telefon kan? Telefon ada emergency mana itu tu? Nampak tak? Itu semua dengan sebab kejahilan. Kita pun selesa lah. Aku dah buat 5 benda yang Allah suruh, aku dah tinggalkan 5 benda yang Allah larang. Kita pun selesa gitu. Ya. Tu. Ada kat rumah. Kita baru buat benda 5, 495 lagi kita tertinggalkan. Yang Allah haramkan 500, kita baru tinggalkan 5. 495 lagi kita tak tinggalkan. Bukan main peluk tubuh, goyang kaki. Syukurlah. Tak sangka aku boleh buat 5 ni. Tak tahu 495. Dia tak tahu 495 kita tonggang hari-hari. Tu. Jadi jangan main-main ni ngaji. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqamah ngaji. Amin. Ngaji, tapi kena usaha amal. Biar ada perubahan pada diri kita itulah. Kalau dulunya dendam, sekarang dah tak jadi pendendam, sekarang jadi pemaaf, baru nampak manfaat ilmu. Ni ngaji sampai tengah-tengah malam, dengki tak buang. Tak ke penat? Baik tidur. Kalau nak berdengki berdendam, mengaji sampai tengah malam, berdengki berdendam, mengumpat, cari salah orang, apa baik dah jaga sampai malam mengaji. Baik tidur. Beruntung orang tak mengaji tu, dia dapat tidur awal. Kita cekang mata ngaji, konon-konon perangai sama je. Perangai sama dengan yang tak mengaji. Sebab tu saya kata untung yang tak mengaji tu. Dia dapat tidur awal. Kita pedih-pedih mata, perik-perik mata. Yang basuh mata dengan air garam pun ada. Takut terlelap. Mengumpat macam biasa, berdengki macam biasa, berdendam macam biasa. Lepas tu selesa pula tu. Kalau mengumpat, berdengki, berdendam dah ada rasa tak selesa, itu bagus. Itu menunjukkan dah ada berkah dah tu. Kalau kita ni kaki mengumpat, kaki berdengki, berdendam, sejak kita mengaji ni, contohnya kita buat benda tu, masih buat lagi, tapi dah rasa bersalah buat. Dah rasa macam tak sedap buat. Dia rasa macam tak kena, cuma dia belum ada kekuatan nak tinggalkan. Setidak-tidaknya dia tak buat benda tu macam seronok dulu. Dulu dia buat dengan seronok. Dulu dia buat dengan puas hati. Sekarang dia dah buat rasa macam Salah. Dia cuma tak ada kekuatan nak tinggalkan lagi. InsyaAllah lah tu. InsyaAllah satu masa dia boleh tinggal. Dia sebelum ditinggalkan tu, dia akan rasa bersalah dulu. Dia akan rasa bersalah. Macam kalau tak dulu dia puas hati, padan muka kau puas hati aku dulu. Tapi bila dia dah belajar, dia dah tak rasa macam tak kena aku buat ni. Tapi dia masih buat lagi. Dah ada perubahan lah tu maksudnya. Bersungguh lagi, doa lagi, minta tolong lagi dengan Allah.
insya-Allah nanti sampai satu masa dia akan boleh buang. Dia sampai jadi benci dah benda tu. Bila dia benci baru dia boleh buang. Tapi selagi ada sayang, berat kita nak buang. Ada sayang lagi dengan yang nama berdengki tu. Sifat sayang pada dengki tu tadi, itu yang membuatkan kita payah nak buang. Berdendam tu kita jadi sayang lagi, dan dengan dendam tu yang kita payah nak buang. Tapi kalau dah benci, senang je buang. Sebab apa kita sayang dengan berdengki, berdendam, mengumpat? Sebab kita tak nampak celaka yang kita dapat. Sebab kita tak nampak celaka yang kita dapat dengan berdengki, berdendam, mengumpat tu. Tapi bila orang tu dah nampak dengan mata hati dia, dengan pandangan hati dia, mata hati dia dah nampak yang nama celaka yang dibawa oleh berdengki, berdendam tu, dia tak mau dah. Sebab dia dah nampak dah celaka dia tu. Sebab tu dia tak mau lah. Kita ni sebab tak nampak celaka lagi tu yang kita seronok tu. Rasa puas hati berdengki. Puas hati jadi seronok berdengki. Sebab dia tak nampak celaka tu. Bila orang yang nampak celaka, tak berani berdengki. Besar celaka dia, tak padan dengan dengki tu. Azab yang tunggu tu makan tak habis. Azab yang tunggu tu makan tak habis nanti hari kiamat. Jadi tak padan dengan berdengki, tak padan dengan kata puas hati tu. Azab yang tunggu tu makan tak habis besok. Itu cerita dengki, mengumpat lain. Mengumpat azab lain pula, guys. Dia bukan kira satu saman tu tak. Dosa lain, saman lain. Dosa mengumpat, saman lain. Dosa dendam, saman lain. Berapa banyak kita nak jawab besok? Habis. Kerana bahawasanya jahil dengan keduanya itu sebesar-besar kesusahan. Tak tahu apa yang Allah suruh, tak tahu apa yang Allah larang. Itu sebesar-besar kesusahan dan bala-bala. Lagi dahsyat daripada bala yang ada. Itulah bala yang paling dahsyat sekali. Tak tahu apa yang Allah suruh, tak tahu apa yang Allah benci. Tak tahu apa yang Allah suruh, tak tahu apa yang Allah larang. Itu sebesar-besar bala. Sebesar-besar bala. Seperti barang yang tiada tersembunyi. Nyatalah benda itu. Kerana bahawanya satu orang yang pandai dan alim pada ilmu fiqah lagi yang warak, yakni amat menjauhkan diri daripada yang haram-haram. Sebagai jauh yang sempurna itu terlebih sangat menyusah atas setan-setan, syaitan-syaitan daripada 1000 orang yang abid, yang yakni yang berbuat ibadat dengan ketiadaan fiqah. Sebab apa tadi? Kerana orang yang pandai, yang alim ilmu tadi tu, dia ada ilmu, dia tahu apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, dia beramal. Terlebih susah setan-setan tu nak menyesatkan dia. Terlebih sangat menyusahkan atas setan-setan daripada 1000. Maknanya setan-setan payah nak membinasakan dia. Setan-setan tu mana banyak lah. Setan-setan yang banyak tu susah nak menjatuhkan dia. Sebab dia ada ilmu, dia ada pengetahuan. Berbanding dengan orang yang semata-mata abid. Abid ni apa? Rajin beribadat. Semuanya jemaah tak tinggal, qiyamul lail, puasa sunat, baca Quran, sedekah sini, sedekah sana, wakaf sini, wakaf sana, pergi haji tiap minggu, pergi umrah tiap hari. Tapi tak nak belajar agama. Dia pulun ibadat je. Ini terlebih mudah untuk setan menyesatkan dia. Sebab dia beribadat membabi buta tanpa pengetahuan. Itulah rugi dia, itulah celaka tu yang dimaksudkan tu. Banting tulang habis, buat ibadat macam-macam, tapi oleh kerana tak ada pengetahuan, habis binasa semua. Sebab tu janganlah beramal tanpa ada ilmu, nanti kita menyesal. Kerana bahawasanya orang yang alim dengan ilmu fiqah itu jadi seteru syaitan. Orang yang tahu hukum hakam ni, halal haram ni, musuh syaitan. Sebab apa musuh syaitan? Syaitan payah nak tipu dia. Sebab tu syaitan benci dengan orang belajar ni. Tapi orang yang tak belajar itulah kekasih syaitan. Kekasih syaitan, buah hati syaitan.
Kita kalau tak belajar agama, anak bini kita tak belajar agama, memang jadi kekasih syaitan. Tapi bila belajar, dia jadi musuh syaitan. Syaitan tak suka. Sebab apa? Payah nak menipu, payah nak ditipu. Payah nak ditipu. Makna nisbah orang yang menuntut ilmu musuh bagi syaitan. Tapi orang yang tak belajar, kawan syaitan, kekasih syaitan. Petik jari aja habislah. Ikut semata-mata ikut. Kerana bawanya syaitan menyuruh ia akan manusia dengan fusuk. Syaitan ni disuruh kita dengan fasik, benda jahat, benda keji, maksiat, kerosakan dan kejahatan dan kufur. Syaitan ni dia mengajak kita jadi jahat, buat maksiat, jadi kafir. Itulah syaitan punya arahan, itulah syaitan punya harapan. Dan jalan yang salah daripada yang sebenar. Memang syaitan mengajak kita situ, bukan siratal mustaqim dah. Dia ajak kita pergi jalan satu lagi. Jadi macam mana kita nak ikut jalan yang lurus sedangkan kita tak ada pengetahuan? Macam mana nak pergi jalan yang lurus ni kita tak ada pengetahuan nak ke situ? Memang kita akan dibawa ke jalan yang sini lah. Lepas tu bila kita minta pada Allah bimbing jalan lurus, mengaji lah. Jangan minta jalan lurus tapi tak nak mengaji. Dalam solat, tiap-tiap kali solat minta jalan yang lurus, bimbinglah kami jalan yang lurus, tapi ajak mengaji tak mau. Ajak mengaji tak mau, tapi minta jalan lurus. Mengaji tak mau, tapi minta jalan lurus. Mengaji tak mau. Faham tak apa yang kita minta tu? Minta jalan lurus ni apa, ingat highway? Tak jalan lurus, minta jalan lurus. Ajak mengaji, alasan macam-macam, 1000 alasan. Inilah, itulah, nenek nak kahwin lah. Datuk nak kahwin lagi lah. Ajak ibadat, laju je. Ajak mengaji, lari kita. Ajak ibadat, laju. Tarawih penuh surau. Witir penuh. Tarawih penuh. Majlis ilmu lari semua. Nampak tak tu? Nampak tak dipermainkan syaitan tu kita tu? Yang sunat bersungguh buat, yang wajib tinggalkan. Konon-konon hebat lah tu tarawih tu. Konon-konon Allah terima tarawih kita tu. Tak payah perasan lah. Tu tadi dia dah bagi tahu, beribadat tanpa ilmu, dapat apa? Tapi tuan mempunyai badan berasa baik dah. Oh, aku tarawih penuh dah tahun ni, sebulan tak ponteng tarawih, bagus lah. Mandi wajib engkau tak betul. Kau punya mandi wajib tak sah. Macam mana Allah Ta'ala nak terima tarawih engkau? Betul tak? Betul. Akidah pun tak tahu mana betul mana salah. Macam mana Allah Ta'ala nak terima? Sifat mazmumah mahmudah dalam hati pun kita tak boleh beza. Mana sifat-sifat, mana penyakit-penyakit yang ada dalam hati menyebabkan Allah tak terima ibadat kita pun kita tak tahu. Pulunlah ibadat macam mana pun, macam malaikat sekalipun tanpa ilmu, memang celakalah yang kita dapat. Sebab tu jangan main-main. Ulama pesan ajak mengaji tu, ingat main-main ingat tu benda tu main-main ke? Sebab tu ulama tu dia nampak celaka tu, dia nampak bahaya. Sebab tu dia ingatkan kita sungguh-sungguh, jangan tak belajar, mari belajar, jangan tak belajar. Ibaratnya jangan pergi situ ada bahaya, jangan pergi situ ada bahaya, mari ibaratnya begitulah. Tapi kita buat buat tak erti sebab tak nampak yang nama bahaya akhirat tu, tak nampak. Kita ni nampak bahaya akhirat, benda bahaya dunia dia yang kita nampak, bahaya akhirat kita tak nampak. Allah, kita lah, kita bukan cakap orang lain, kita lah. Kita yang mengaji ni hati tak baik-baik lagi. Sembahyang tangguh-tangguh lagi, solat jemaah malas lagi. Cari dosa orang lagi, masih lagi mengumpat lagi, seronok dengar dosa orang lagi. Macam mana? Orang lain kita tak tahu lah. Dan bahawasanya yang alim dengan ilmu fiqah itu menyuruh ia akan mereka itu dengan iman dan taat, dan menyeru ia akan mereka itu
beri lepas daripada jalan syaitan kepada jalan Allah Ta'ala yang Rahman. Dan tiada hasil daripada abid sesuatu daripada ini. Nampak tak ada? Tak ada hasil daripada orang yang kaki ibadat tadi. Abid ni mudah kita kata kaki ibadat. Kaki balat. Abid ni kaki ibadat. Tapi kalau dia kaki ibadat dan dia ada ilmu tu, tak apa, itu lagi hebat. Dah lah ada ilmu kaki ibadat, itu bagus, itu terbaik, tak boleh lawan. Ini kaki ibadat je ni, kaki ibadat tapi tak nak mengaji. Tu maksud abid di sini ni. Dan tiada hasil daripada abid. Maksud abid ni orang yang suka buat ibadat macam-macam tapi tak nak belajar agama. Tiada hasil, maknanya tak dapat suatu pun daripada ini. Sekalian kelakuan apabila ia tidak alim dengan alim fiqh, bahkan berbuat ibadat ia atas ketiadaan tetap pada hukumnya. Dia boleh buat dalam keadaan dia langgar undang-undang. Habis penat, reta habis puluh ribu lah. Wakaf dia puluh ribu, silat-silat ratus ribu wakaf dia, debu semua. Dia banyak buat kebaikan, dia banyak buat kebajikan. Nampak tak? Dalam keadaan dia tak beriman pun dia buat baik macam-macam juga. Kalau macam tu Allah terimalah juga amalan mereka. Dah tak ada beza lah dengan kita orang bukan orang Islam. Sebab tu nak Allah terima ibadat, kena jaga pantang larang syarat rukun dia. Kita kena tahu, aku nak bersedekah, aku nak zakat, aku nak umrah, aku nak begini, akidah aku mesti betul. Kita kena tahu tu. Bukan akidah entahlah, ikutlah hentamlah, bukan macam tu. Buat tu cepat-cepat balik, cepat-cepat patah balik. Cepat-cepat patah balik, taubat kepada Allah, dosa tak belajar agama. Mudah-mudahan Allah belas kasihan atas kita. Mudah-mudahan Allah terima juga yang rosak-rosak dulu-dulu tu. Mudah-mudahan Allah bagi juga pahala. Kalau tak sia-sia semua. Sebab itulah kena syukur sangat-sangat bila Allah pilih kita belajar. Kalau tak terjun kita dalam kesesatan, dalam bala, dalam celaka tadi, syok sendiri. Sebab tu kita kena saling-saling ajak kawan-kawan kita, pakat, ajak, ingatkan, jomlah, tak apa. Sebab sifat apa? Sifat kasih sayang, belas kasihan, kasih sayang. Kita nak sama-sama, kita nak sama-sama selamat, kita nak sama-sama diselamatkan oleh Allah. Mana nak kena sama-sama, ta'awanu, tolong menolong, ta'awanu, tolong menolong, ingat mengingatkan, ajak. Maksudnya bukan kita ajak dengan apa sebab kita baik, bukan kita ngajak sebab kita baik, bukan. Nak sama-sama, tolong menolong, sama-sama berjalan, saling sama-sama nasihat menasihati, ingat mengingati. Tu mengajar kita mementingkan diri sendiri dah. Kena ada sifat belas kasihan. Macam orang kaya, dia ada sifat belas kasihan pada orang yang fakir miskin harta, betul. Orang yang diberi kekayaan ilmu, dia kena ada sifat belas kasihan pada orang yang fakir ilmu. Mana kena ada perasaan nak tolong. Begitulah, bukan maksud kita ada ilmu dah. Bila Allah bagi kita rezeki ilmu, kita kena ada rasa kasihan kepada orang yang tak direzekikan ilmu. Macam orang kaya, orang yang direzekikan harta, dia ada sifat belas kasihan kepada orang yang tidak direzekikan keluasan harta, maka dia tolong bagi harta. Begitulah ulama-ulama tu, mereka diberi keluasan kekayaan ilmu, maka dikasihan atas kita yang fakir ilmu, maka ditaburkan ilmu untuk kita. Itulah ibarat ni. Habis
Wallahu Allah Allah. a'lam. Jadi balik awal lah malam ni. Awal pun tak awal juga. Macam biasa je. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah bagi taufik pada kita semua dapat jumpa, dapat ngaji. Mudah-mudahan Allah terimalah. Mudah-mudahan Allah terimalah. Mudah-mudahan Allah redha lah. Mudah-mudahan Allah terimalah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita istiqamah, belajar sungguh-sungguh, sabar dengan guru kita, sabar dengan kawan-kawan sepengajian kita. Tu semua dugaan tu. Syaitan ni dia akan cari mana lubang dia boleh jolok, dia jolok. Apa tu? Sambung minhat tak ada. Sambung baca sendiri. Pusing mana Ustaz? Mari kita pusing sana pula. Baik, kau dah kena pulut tau. Ini kena lagi. Cukuplah sekadar itu. Dia benda sedar tak boleh bagi banyak, sikit. Barang mahal. Sikit-sikit. Sikit-sikit tu dah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqamah. Tadi saya kata setan ni dia akan cari jalan. Kadang-kadang dia buat benda remeh-remeh je supaya murid berasa hati dengan guru. Lepas tu tak ngaji lah, berasa hati dengan guru. Bila dah berasa hati dengan guru, dia akan jauhkan diri. Tak ngaji lah. Dapat tak ilmu? Dapat. Tepuk tangan setan. Berjaya. Lepas tu dia licik, setan ni macam. Kadang bersangka berasa hati dengan kawan, tak datang kelas. Siapa yang rugi? Tepuk tangan. Berjaya. Oh, dia bijak dia. Dia sangat bijak. Dah memang bidang dia tu, PhD dia. Master PhD dia. Memang bidang menipu ni memang dia. Buat yang keluk. Sebab tu kita kena hati-hati. Yang prof tu dia ke? Yang profesor tu dia ke tu? Setan pun ada profesor. Dia ada profesor dia. Profesor kacau alim ulama tu. Yang baru belajar. Anak-anak yang belajar tu. Kita ni di belah sana. Kita ni jadi bangsa yang bawah-bawah tu je. Kalau yang taiko tu datang kat kita, habis jahanam tolongan terbalik dia. Bukan label kita tu. Dia punya halusnya, dia punya bisikan tu. Oi, jangan buat pasal. Kita ni punya perebet-perebet yang baru minta kerja tu. Tu ada. Perebet yang Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Amin. Dengan berkat mak ayah kita, dengan berkat guru-guru kita, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing rohani dan jasmani kita ke jalan yang lurus. Amin. Begitulah juga anak, isteri, keturunan kita sampai kiamat. Amin. Mudah-mudahan semuanya diampunkan dosa oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik untuk beramal dengan segala jenis ilmu. Amin. Mudah-mudahan jadikan kita hamba yang sabar, penuntut ilmu yang sabar, penuntut ilmu yang syukur dengan ilmu, penuntut ilmu yang memandang mulia ilmu akhirat lebih daripada ilmu dunia. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala timbulkan dalam hati kita rasa kasih sayang, cinta kepada ibadat, cinta kepada ilmu, cinta kepada akhirat. Amin. Dan rasa muak, rasa jemu dengan dunia yang tidak membantu ibadat. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan Allah Ta'ala timbulkan dalam hati kita rasa tak seronok buat maksiat. Mudah-mudahan Allah timbulkan dalam hati kita rasa seronok nak buat taat. Amin. Amin ya Rabb. Amin Amin ya ya Rabbal Alamin. Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.